Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sambung lagi pada malam ini daripada Hasyiah Syarqawi 'alal Hudhudi, membincangkan tentang sifat al-hayah, yang mana kita sampai pada kalam muallif rahimahullah, wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Dan seterusnya sifat hayat, iaitu sifat yang tidak bertakluk dengan sesuatu. Qala syarihu ay li'annaha la tatlubu amran zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Kerana sifat hayat dia tidak menuntut perkara yang lebih daripada berdirinya pada tempatnya, yakni ada dia pada zat. Hayat tidak ada kejayaan lebih, tidak ada selain kecuali hayat itu sifat yang ada pada zat, itu sahaja. Dari segi ta'alluq dia tidak bertakluk. Itu satu aspek. Bal hiya sifatun tusahhihu liman qamat bihi al-idraka. Bahkan hayat ini sifat yang mensahihkan bagi zat yang berdiri sifat padanya pada zat, mensahihkan al-idraka, akan sifat idrak. Ay tuthbitu, bahawa dia mensabitkan, sifat hayat inilah yang mensabitkan an yakuna aliman, bahawa sesuatu zat itu aliman sami'an basiran. Wa hiya syartun fil jami', hayat itu syarat pada sekalian sifat-sifat tersebut. Wa yalzamu min adamiha adamu jami'i sifat, lazim daripada ketiadaan hayat tiada sekalian sifat-sifat ma'ani. Wala yalzamu min wujudiha wujudun wala adam, dan tidak lazim daripada ada hayat bahawa ada atau tak ada. Jadi ada sifat hayat tidak melazimi ada, ataupun tidak melazimkan tak ada. Sebagaimana ini haqiqatus syarti, hakikat ta'rif bagi syarat. Okey. Kita masuk pada kalam Muhasyir rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Qawluhu la tata'allaku bi syai'in. Hiya la tata'allaku bi syai'in. Sifat hayat ini tidak bertakluk dengan sesuatu. Al-muradu bi syai', yang dikehendaki dengan syai' ni, bi syai'in tadi, dan bi syai'in tadi maknahu lughawi, makna lughawi. Syai' pada bahasa. Ai mutlaqul amri. Syai' dengan maksud mutlaqul amri. Sebab syai' wa indana anna syai'a huwal mawjudu. Dari sisi di sisi ahli kalam, syai' itu huwal mawjud. Jadi itu dalam Jauharah disebut. Jadi syai' di sisi itlaq biasanya merujuk kepada syai' benda yang mawjud. As-sabitu fil kharijil wujudi, yang sabit pada wujud yang khariji. Jadi sebab itu musannif mendatangkan dengan ta'liq di sini, dia buat peringatan bahawa syai' di sini dengan maksud mutlaqul amri, semata-mata perkara, asyamil, mutlaqul amri, asyamil lil ma'dum, yang merangkumi, yang meliputi, mutlaqul amri asyamil lil ma'dum, merangkumi benda hak ma'dum juga. Sebab benda ma'dum pun panggil syai' juga. Ada? Ma'dum pun dipanggil syai' juga. Dari segi syai' itu makna
segala perkara. Jadi termasuklah perkara tu, perkara hak jenis ada ke jenis tak ada, dia panggil perkara belaka. Sebab tu dia kata makna lughawi yang maksud sini. Okey. Wa yuhtamalu, dan boleh diihtimalkan juga an yurada bihi, bahawa dimaksudkan dengan syai' al-makna al-istilahi. Makna istilah bagi syai' wa huwa al-mawjud, iaitu satu yang mawjud. Wa indana anna syai'a huwa al-mawjudu al-thabitu fi kharijil wujudi. Jadi apa nama ni? Makna istilahi bagi syai' itu khusus kepada perkara yang mawjud sahaja. Maka wa yufhamu, maka difaham adamu ta'alluqiha bil ma'dum. Maka kita dipaham bahawa hayat tidak bertakluk dengan ma'dum min babi aula, daripada bab aula, lebih lagi lah. Kalau sifat hayat tidak la tata'allaku bi syai'in ay bil mawjud, sifat hayat ni tak bertakluk dengan benda hak ada, maka benda hak tak ada lagilah tidak bertakluk. Li'annaha, kerana sifat hayat itu idza lam tata'allaq bil mawjud, kerana jika tidak bertakluk dengan mawjud, fabil aula alla tata'allaqa bil ma'dum, bahawa lebih aula lah tidak bertakluk dengan benda hak tak ada. Benda hak ada pun tak bertakluk, benda hak tak ada lagi tak ada takluk lah. Wa kana al-aula hazfa qawlihi bi syai'in. Jadi kata muhasyi kita, al-aulanya ialah hazaf perkataan bi syai', la tata'allaq, gitu je. Biar tergantung je. Hiya la tata'allaq bi syai'in tu tak payah sebutlah. Au ibdalahu, ataupun kita sama ada hazfa au ibdalahu bi amrin. La tata'allaqu bi amrin, jadi tukar dengan syai' dengan amrin, lagi aula katanya. Li'ihami kalamihi, kerana memberi faham, memberi sangka kalam syarih itu ta'alluqiha, bahawa berta'alluqnya hayat bi ghairihi, dengan selainnya, selain daripada syai' itu, wa huwal ma'dum, iaitu perkara ma'dum. Idzil mutabadaru minhu, kerana yang segera faham. Ini baru mutabadar. Al-mutabadar ay alladhi yatabadaru ila dhihni. Jadi al-makna itu dipanggil makna al-mutabadar. Makna itu mutabadar. Jadi makna al-mutabadir, sebagaimana ini ada kaitan dengan video video orang rock pada tuan guru Baba yang sepanjang. Dia kata Baba yang salah baca. Tak salah pun. Tak salah. Al-makna al-mutabadir ila al-fahmi. Betul tu. Penggunaan dia tu kena pada tempat dia tu. Mutabadar kena untuk benda lain. Ada tempat penggunaan dia. Nampak jadi kadang-kadang ni itulah, apabila niat tu tak betul, bila hati tu niatnya nak menjatuhkan seseorang ataupun ada hasad, ada niat tak baik dalam hati, kadang-kadang dia buat video tu, dalam video Allah Ta'ala buka keaiban dia, Allah Ta'ala buka kesilapan dia. Dia buat video nak rak, nak tolak, nak hentam, nak kritik, nak cela kepada orang. Tapi dalam video itu rupanya Tuhan Allah Ta'ala balikkan. Nampak tak? Allah Ta'ala balikkan, maka terdedah keaiban, terdedah kesilapan dia sendiri. Nas'alullah as-salamata sadri. Kita minta supaya Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang hatinya selamat daripada penyakit-penyakit gini. Jadi, di sini dah apa ni? Idzil mutabadaru minhu, kerana yang disegera faham daripada lafaz itu al-makna listilahi, makna istilahi. Wa huwa al-mawjud, iaitu mawjud. Okey, habis. Ai li'annaha la tatlubu, kerana sifat hayat ini tidak menuntut. Lau qala annaha, annaha saja sebut gitu. Mana tadi? Kan kalau ni dikata la tata'allaqu bi syai'in. Ai li'annaha, kan? Dia kata li'annaha. Jadi kata kalaulah
dia musannif syarih kata annaha saja lakana aula, lebih aula. Lima marra, kerana barang yang telah lalu, min annal muta'allaqu mu'annal muta'allaqa, bahawa min annal at-ta'alluqa, bukan muta'allaq li anna min anna ta'alluqa. Kerana sesungguhnya ta'alluq itu. Sekarang ni dia terang tentang ta'alluq kan. Kerana barang telah terdahulu min anna ta'alluqa huwa talabus sifati amran zaidan ala qiyamiha. Kerana ta'alluq itu, ta'rif ta'alluq itu ialah menuntut sifat perkara yang lebih daripada berdiri sifat pada mahalnya, pada zat. Itu hakikat ta'alluq. Nampak tak? Jadi bila begitu, tengok ni. Wal wahia la tata'allaqu bi syai', dan ia hayat itu tidak bertakluk dengan sesuatu. Kenapa hayat tidak bertakluk dengan sesuatu? Dikata tak takluk dengan sesuatu ai li annaha la tatlubu, tak bertakluk dengan sesuatu kerana sesungguhnya dia tidak menuntut. Sekarang ni dia mentafsirkan la tata'allaqu bi syai', tak bertakluk tu dengan makna tidak menuntut sifat. Faham tak? Jadi seakan-akan dia mentaklilkan sesuatu dengan hakikat diri dia sendiri dah. Apa itu maksud tidak bertakluk? Ai la tatlubu. Jadi li'an, kenapa nak li'an? Li'annaha la tatlubu. Lam tu lam mu'illah. Jadi nak illah kepada mana? Nak illah la tata'allaqu bi syai'. Apa illah la tata'allaqu bi syai'? Illahnya kerana dia tidak menuntut perkara yang lebih daripada berdirinya sifat pada zat. Jadi illah tu dia nak mentaklilkan sesuatu dengan diri dia dah. La tata'allaqu itu ialah diri tidak menuntut sifat pada selain daripada berdiri sifat pada zat. Maka fayalzamu alaihi ta'lilu syai' bi nafsihi. Sebab itu kata Muhasyih tak payah tak lam lah. Tidak perlu letak lam. Lam tu harap illah. Nak illah ke mana? Nak illah kepada la tata'allaqu bi syai'. Lepas tu apa illah dia? Apa illah la tata'allaqu bi syai'? Illah kerana illah dia ialah la tatlubu amron zaidan. Jadi illah dengan diri sendiri orang panggil. Sebab itu patutnya innaha sajalah. Faham tak? Ataupun annaha, ai annaha la tatlubu amron zaidan ila akhiri. Habis. Okey, habis cerita. Tengok sini. Dia kata qauluhu sifatun ila akhirih. Bal hiya sifatun. Dia nak tafsir situ pula. Qauluhu sifatun ila akhirih. Al-munasibu. Yang munasabahnya. Lil maqam. Al-munasibu lil maqam. Yang munasabah dengan maqam. Iaitu dengan konteks ayat. Dengan perbincangan. An yakuna hadha ta'rifan lil hayati. Bahawa ini menjadi ta'rif bagi hayah. Apa dia? Hiya sifatun tusahihu. Munasabahnya gitulah. Ta'rif lil hayatil qadimah. Bagi sifat hayat yang qadim. Faqat sahaja. Betul lah sebab dia kata hiya sifatun tusahihu liman qamat bi idrak. Nampak? Jadi munasabahnya bagi perbincangan bahawa itu menjadi ta'rif bagi hayah, sifat hayah, nisbah hayah yang qadim. Faqat. Maka fafi kalamihi hazfun. Maka berlaku pada kalam musannif itu hazaf. Dalla alaihi, menunjukkan ke atasnya al-maqamu, konteks ayat, kedudukan ataupun perbincangan ayat. Jadi apa yang hazahnya? Ai sifatun azaliyatun. Sifatun tadi ai sifatun azaliyatun. Sebab perbincangan ni tentang hayat sifat Tuhan. Maka sifat tu sifat yang azali lah. Okey. Itu satu. Wa yuhtamalu, dan boleh diihtimal annahu ta'rifun lima ya'ummul qadimata wal hadithata. Bahawa ta'rif itu merangkumi, mengumumi sifat yang qadim dan sifat yang baharu juga. Kata boleh juga
hiya sifatun tusahihu liman qamat bihil idrak tu jadi ta'rif umum, sama ada hayat nisbah kepada qadim ataupun nisbah kepada hak hadis. Wala darara fihi, dan tak ada mudarat pun begitu, li'annahu rasmun, kerana itu rasam saja bukan haddun. Kalau ta'rif bil haddi kena detail, kena telitilah. Kalau ta'rif bil rasmi tak ada masalah lah. Maka fayajuzu fihi al-jam'u baina haqiqataini mukhtalifataini, maka boleh menghimpunkan antara hakikat dua benda yang berbeza. Hayat yang azali dengan hayat yang baharu, hadithah, hakikat yang berbeza. Dah gabung dengan satu takrif boleh ke? Tak ada masalah, kerana ini takrif bir rasmi nama dia. Wala yasihu an yakuna ta'rifan lil hadithati faqat. Tapi tak boleh kita nak kata hiya sifatun tusahhihu liman qamat bihi al-idrak tu, itu ta'rif bagi sifat baharu saja, li'annahu khurujun 'anil maqam, keluar daripada perbincangan. Orang bukan bincang sifat makhluk ni, bincang pasal sifat Tuhan. Okey, habis. Kemudian kata Muhasyir rahimahullahu ta'ala, wa'lam, dan ketahui oleh kamu, annal hayatal hadithata laysat hiya ruhu, bermula hayat, sifat hayat yang baharu itu laysat hiya ar-ruha. Salah kau. Laysat hiya ar-ruha, bukanlah ia itu roh. Jadi sifat hayat yang ada pada makhluk ni, pada kita lah, bukan roh. Roh benda lain. Laysat hiya ar-ruh wala mulzimatun laha. Ataupun kalau nak atah, laisat hiya ruh wala mulzimatan. Jadi atah pada jumlah ni lah, laisat hiya ruha wala mulzimatan, ay walaisat hiya mulzimatan laha liruh. Dan bukanlah sifat hayat itu melazimi ruh. Sifat hayat tidak melazimi kepada ruh. Maknanya orang ada ruh ada hayat. Orang tak ada ruh tak ada hayat. Tak mesti, tak lazim. Aqlan, pada akal lah ni. Bal yajtami'ani, tapi boleh berhimpun dia adatan pada adat. Pada adat berhimpun boleh. Maknanya orang ada roh, ada sifat hayat. Ada sifat hayat, ada roh. Boleh pada adat. Wa yasihhu iftiraquhuma, dan sah bercerainya. Ada roh tak ada hayat, ada hayat tak ada roh. Tengok contoh dia. Faqad khalaqallahu ta'ala al-hayata fi kathirin minal jamadati mu'jizatan aw karamatan min ghairi thubuti arwahil laha. Malzumah. Tabak Darul Ummah dia kata malzumah. Malzumah. Lazima yalzamu. Betul. Molek gitu, malzumatan. Lazim dengan malzum. Mulzimatan, alzama. Maknanya dekatnya malzumah tu. Terima kasih. Terima kasih Umair Nu'man. Malzumah. Melazimi. Melazimi. Jadi nuskhah. Rasa nuskhah tu mungkin lagi itulah. Iaitu malzumah sini. Malzumah. Melazimi bagi, dilazimi bagi roh. Maknanya ada roh, lazim daripada ada roh itu bahawa adanya adanya al-hayah. Dia katanya tak ada laziman, tak ada berlaziman. Kenapa? Kerana sungguhnya Allah Ta'ala cipta sifat hayat itu pada banyak daripada jamadat. Ada makhluk-makhluk jamadat Tuhan beri sifat hayat. Dia hidup sebagai mukjizat atau karamah, tapi tanpa ada roh. Jadi apa maksud hayat tu? Boleh hidup. Apa maksud hidup? Hayyun ni maknanya dia boleh ada sifat-sifat idrak. Ada sifat-sifat hayawan. Kan hayawan tu kenapa dia ada sifat hayat tu? Ada sifat-sifat hayawan. Kehayawanan apa maksud? Ada sifat idrak.
dia boleh bercakap, boleh apa lagi, bergerak, yataharrak bi iradah. Itu semua daripada ciri-ciri yang hasil daripada sifat hayat. Ada sifat hayat, maka sesuatu itu hidup. Benda hidup ni apa dia? Dia bergerak, dia bercakap. Kalau dia jenis mendengar, boleh mendengar. Nampak tak? Kalau melihat, dia boleh melihat. Jadi sifat-sifat begitu ada melazimi bagi sifat ayat. Okey. Adakah lazim ada sifat ayat tu ada ruh? Tak mesti. Jadi batu contohnya. Jamadat, benda-benda yang bertokor, yang bukan ada nyawanya, bukan ada roh ni. Batu dan seumpamanya. Kadang-kadang dia ada sifat hayah. Allah Ta'ala cipta sebagai mukjizat atau karamah tanpa ada ruh, tapi dia tak ada ruh. Contoh, kataslimi syajari alal Mustafa, seperti memberi salam pokok kepada Nabi. Pokok beri salam kepada Nabi. Pokok ni jamadat lah. Pokok ni jamadat. Dia jamadat. Maka dia beri salam kepada Nabi. Wa tasbihil hasa, dan bertasbihnya anak-anak batu yang duduk Nabi pegang. Anak batu di tangan Nabi, anak batu tasbih. Anak batu ni tidak ada roh dalam tu. Tapi dia ada sifat hayat. Apa bukti ada sifat hayat tu boleh cakap tu? Jadi cakap tu tanda adanya hayah. Tuhan beri sifat hayat kepada jamadat sebagai mukjizat kepada Nabi, karamah kepada para awliya. Tu kata maknanya tidak berlazimanlah antara pada akal. Tidak berlaziman pada akal antara hayat dan juga ruh. Ya. Katasbihil hasa fi kaffihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qauluhu tusahhihu bi dhammi ta, dhammah ta. Mudhari'u, dia itu mudhari'u sahhaha. Sahhaha yusahhihu. Jadi tusahhihu bermakna jawaza, mengharuskan. Ai tujawwizu. Dzalika, sifat hayat ini mengharuskan demikian itu. Jawazan aqliyan, akan sebagai harus akal. Kama sayati, lagi sebagaimana akan datang. Okay. Wa kharaja bidzalika, maka keluar dengan demikian itu jami'us sifat, sekalian sifat-sifat lain. Tubiklah sifat-sifat lain tak termasuklah. Fa qawluhu liman qamat bihi, tusahhihu liman qamat bihi. Sifat hayat ni mensahihkan bagi zat yang berdiri sifat padanya, pada zat. Liman qamat bihi. Qauluhu liman qamat bihi laisa lil ikhraji, bukan untuk mengikhrajkan benda-benda apa ni. Bukan qaidun mukhrij ni, bukan qaid yang mukhrij ni. Tapi qaid ini li bayanil waqi', untuk menerangkan waqi' je. Memanglah sifat tu hakikatnya kena ada pada zat lah. Liman qamat bihi, dia tak ada seorang. Jadi untuk qaidun li bayanil waqi'. Wa innama dzakarahu, tapi kenapa musannif sebut juga isyaratan? Wa innama dzakarahu, hanya menyebutkan dia oleh musannif isyaratan, kerana nak mengisyaratkan ila tahqiqi madhhabi ahli sunnah, untuk mentahqiqkan mazhab ahli sunnah, min anna sifati innama tujibu ahkamaha limahalliha. Dia sifat itu hanya mewajibkan hukum bagi mahal dia, zat yang sifat tu berada. Satu sifat, ia mewajibkan berhukum pada zat yang berada sifat tu. Itu akidah ahli sunnah. Li mahalliha alqaimati biha, khilafan lil mu'tazilah, menyalahi mu'tazilah. Contoh ni rasanya dia sebut guna perbincangan sifat kalam. Allah Ta'ala bersifat dengan kalam, maka Tuhan mutakallim. Mu'tazilah kata Tuhan tak bersifat sifat kalam Tuhan tu bersifat pada pokok. Pada pokok. Pokok tu yang mengeluarkan suara. Sebab nak menafikan kalam Tuhan lah ni. Kerana di sisi Mu'tazilah, kalam tu mesti baharu. Padahal kalam itu bukan mesti baharu. Yang baharu tu kalam lafzi. Okay,
Jadi di sisi Ahlussunnah, sifat itu mewajibkan hukum tu pada diri zat, al-qaimah biha. Khilafan lil Mu'tazilah al-qailina bi annaha tujibu ahkamaha li ghairi mahalliha, bahawa sifat ni mewajibkan hukum bagi selain daripada dirinya, selain pada tempatnya. Kasifatil kalam. Ni ada sebut ni, kasifatil kalam ni, seperti sifat kalam. Fa innaha qaimatun bisyajarati. Sifat kalam tu ada pada pokok. Ketika peristiwa munajat Nabi Musa dengan Allah Ta'ala di Tur Sina. Jadi daripada suara itu datang daripada pihak pokok. Datang daripada pihak pokok. Jadi dia Mu'tazilah kata pokok tu bersuara. Di sisi Ahlussunnah tidak. Allah Ta'ala mengangkat hijab daripada pihak pokok. Bukan makna pokok itu bersuara dan suara pokok, bukan. Jadi di sini Mu'tazilah kata kalam itu ada pada diri pokok. Wa aujabat lahu ta'ala kaunuhu mutakalliman. Tapi mewajibkan keadaan Tuhan itu mutakalliman. Jadi Mu'tazilah dok nafi keadaan Tuhan mutakalliman. Keadaan Tuhan mutakalliman kalau nafi jadi kufur, wal iyazubillah. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri sebut wa kallamallahu Musa taklima. Jadi kalam tu, keadaan Tuhan mutakallim itu sabit. Tapi sifat kalam bukan pada Tuhan, pada pokok. Maka disifatkan sifat itu memberi hukum bukan pada diri zat yang dia berdiri. Ada pada pokok, tiba-tiba Tuhan yang berkata-kata. Jadi itu Mu'tazilah. Dia nak lari daripada satu perkara jatuh dalam perkara lain pula. Nak lari daripada satu ketakutan kerana terlampau takut masuk dalam benda yang menyalahi akidah pula, iaitu menafikan sifat ma'ani. Okey, habis. Wa qawluhu al-idraka, ini maf'ulu tusahhihu. Idhafah ni maf'ul tusahhih. Baca idraka. Habis. Walamma kana zahirut ta'rifi, dan tatkala adalah zahir ta'rif itu fasidan. Zahir ta'rif itu fasid. Fasid kat mana? Liktidaihi, kerana memberi reti, memberi faham, annaha mata wujidat, bahawa sifat hayat bila mana ada, hasalal idraku bil fi'li, hasil idrak secara langsung. Zahir daripada ta'rif faham gitulah. Bila ada sahaja sifat hayat, maka zat yang ada sifat ayat tu ada sifat idrak secara bil fi'li, secara langsung. Zahirnya gitu. Itu zahir yang fasid itu. Walaisa kadzalik, tapi sebenarnya tidak gitu. Idh qad tujadu, kerana boleh jadi ada sifat, wala yujadul idraku, tetapi tidak ada sifat idrak. Tatkala lamma kana zahiru dafa'a. Dafa'a ni jawab bagi lamma. Jumlah dafa'an tu jawab kepada lamma. Lamma kana zahiru ta'rif fasidan dafa'a dzalika biqauli, maka menolak musannif dengan katanya ai tuthbitu. Sifat hayat ini mensabitkan an yakuna ila akhiri, an yakuna aliman muridan ila akhiri. Maka fa asyara bidzalika, maka mengisyarat musannif dengan demikian itu ila anna fil kalami mudhafan mahzufan, dalam kalam itu ada mudhaf yang dihazaf. Ada mudhaf yang dihazaf. Apa dia? Ai sihhatul ittisafi bil idrak. Jadi dia kata mana? Kalam dia kata tusahihu liman qamat bihi al-idrak. Tusahihu liman qamat bihi al-idrak. Kan? Jadi kalau ikutnya bukan tusahihu liman qamat bi idrak, tusahihu al-ittisaf, bersifat dengan idrak tu. Bersifat dengan idrak. Lepas tu dia kata ada mudhah yang dihazah di sini. Ai sihhatu al-ittisafi bil idrak, sah bersifat dengan idrak. Wala yuqalu innaha kama tusahhihu al-ittisafu bil idrak, maka tak boleh kita nak kata sebagaimana hayat itu mensahihkan. Tusahhihu al-ittisafa tusahhihu al-ittisafa bil idrak, mensahihkan bahawa bersifat dengan idrak.
Mensahihkan bahawa mensahihkan akan bersifat dengan idrak allazi huwa sam'u, yang mana sifat idrak tu sama' wal basaru wal ilmu wasyammu ala alqauli bihi. Syam ni bau, sifat pencium atas pandangan yang mengatakan dengan dia lah. Tusahihu, tak boleh kata annaha kama tusahihu al-ittisafa bi ghairihi, maka mensahihkan bersifat dengan selain daripada sifat itu, kal kudrati, seperti kudrati, wal iradati wal kalam. Dia kata dah sebagaimana sifat hayat ni mensahihkan bersifat dengan sama' basar ilmu, itu panggil sifat idrak tu. Sifat yang mana dia sifat yang menginput maklumat. Dia panggil menginput maklumat. Sama' basar ilmu tu lah. Maka bila begitu, tidakkah dia juga mensahihkan bersifat dengan selainnya, seperti kudrat sifat taksir, iradat dan juga kalam. La yuqalu, kenapa tak boleh kata gitu? Lianna, kerana kita kata al-qasdu min hadha ta'rifi, qasad daripada ta'rif ini, tamyizu sifatil hayati an ghairiha, nak membezakan sifat hayat daripada selain hayat, min baqiyati sifat, daripada baki-baki sifat lain. Jadi betul lah, kalau ikutnya betul lah, bukan sekadar mensahihkan sifat yang bentuk idrak, tapi sifat yang berbentuk kudrat, iradat, kalam pun hayat juga mensahihkan bersifat dengan kudrat, iradat dan kalam. Jadi kenapa tak sebut kudrat, iradat, dia hanya sebut sifat idrak saja, sifat dalam kategori idrak saja. Dia kata betul, tapi qasad di sini ialah nak membezakan sifat hayat daripada sifat lain. Wa ma dzukira, dan barang yang telah disebut, kafin fi tamyizi, dah memadai pada menyatakan perbezaan. Idz la yajibu an yuzkara ma yaqa'u bihi tamyizu, kerana tidak wajib tak wajib bahawa menyebut apa yang berlaku dengannya tamyiz. Tak wajib sebut segala perkara yang berlaku tamyiz. Yang dapat membezakan, sebut sebahagian dah cukup dah. Okay, habis itu satu jawapan. Au yuqalu, ataupun dikatakan, innal idraka laqabun, bahawa idrak itu laqab, gelaran. Ai ismun jamidun, isim jamid dia itu. Idrak di sini makna kita faham dia dengan makna laqab, istilahi. Isim jamid lah ni. Wal laqabu la mafhuma lahu 'inda al-jumhur, dan laqab ini tak ada mafhum di sisi jumhur usuliyin. Jadi mafhumul laqab dari sisi usul fiqh kan, adakah mafhumul laqab ada memberi faedah? Mafhum mukhalafah dia ada faedah? Tak ada. Jadi sebut idrak tu bukan makna menafikan selain daripada idrak. Jadi tidak ada mafhum, yakni mafhum mukhalafah bagi selain sifat idrak. Itu maksudnya. Wal laqabul la mafhuma lahu 'inda jumhur usuliyin, fala yuhtajju bihi, maka tidak boleh dibuat hujah dengannya. Satu. Ni hak lain pula ni. Hujah lain pula. Au annal idraka lazimun lil ittisafi bil qudrah. Ataupun boleh kita kata idrak itu lazim bagi bersifat dengan kudrat dan iradat. Bila ada kudrat, iradat dan kalam, lazim juga bersifat dengan sifat idrak, sama bahasa dan lainnya. Wa ma kana syarutan fil lazimi, dan sesuatu yang menjadi syarat pada lazim, fahuwa syarutun fil malzum, dia juga syarat pada malzum. Benda hak lazim daripada sama bahasa tu ada kudrat, iradat, maka bila kudrat, iradat bersifat dengan hayat, tentulah tak. Hak lain tu lebih lagi. Fahuwa syarutun fil malzum. Faka'annahu qala. Seakan-akan musannif kata, tusahihu al-idraka wa ghairahu, mensahihkan idrak dan selainnya. Seakan gitulah. Walidha qala, dari kerana itu berkata syarih, wahia syarutun fil jami', maka hayat itu syarat pada sekalian sifat, ai jami'i sifatil ma'ani, iaitu sekalian sifat ma'ani, ma'a annahu lam yadhkur illa kaunaha musahihatan lil idrak, walhal musannif tidak menyebut kecuali keadaan hayat itu mensahihkan idrak saja. Lil isyarati, kerana nak mengisyaratkan, ila annahu laisa biqaidin, bahawa idrak tu bukan qaid. Fahuwa kal idrab al-intiqali, maka dia tu uslub dipanggil idrab intiqali.
Idrab al-intiqali. Biasa bal nak beralih daripada satu kepada benda yang lain. Idrab intiqali. Ka'annahu qal bal hiya syartun. Gitu. Mana tadi? Dia kata basiran wa hiya syartun fil jami'. Ni seakan-akan duduk jumlah ini seakan idrab intiqali. Dia kata mensahihkan idrab, bahkan mensahihkan bagi segala sifat ma'ani. Seakan begitulah idrab intiqali. Ka'annahu qala bal hiya syartun ila akhirih. Wal muradu bisyarti, yang dimaksud dengan syarat ialah asyartu al-aqliyu, syarat akli. Lal adi, bukan syarat akal. Wala syar'i, bukan syarat pada syarak. Wal hukmu 'alaiha bi annaha syartun, dan hukum ke atas hayat bahawa hayat itu dianggap sebagai syarat, innama huwa bin nadhari li zahiril ibarah, melihat kepada zahir ibarat itu saja, zahir ta'rif bagi hayat. Min annal murada innaha tusahhil idrak, bahawa yang dimaksudkan bahawa hayat itu mensahihkan al-idrak bil fi'li, secara langsung. Amma bina'an ala ma taqaddama, adapun kalau kita lihat kepada apa yang telah lalu, min annal murada, bahawa yang dimaksudkan annaha tusahihu sifat al-ittisaf bil idrak, mensahihkan sifat bersifat dengan idrak tu, fahiya sababun aqli, maka itu dikira sebab akli, bukan syarat. Sebab dia beza sikit. Sababun aqliyun yalzamu min wujudiha, lazim daripada adanya sebab adanya hayat ini, yalzamu min wujudiha al-wujudu wa min adamiha al-adamu, lazim daripada ada oleh ada, lazim pada tak ada oleh tak ada, maka itu sebab akli. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina وبارك على سيدنا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف. Jadi itu habis perbincangan kita. Laju sikit belakang ni sebab belakang ni mudah sajalah. Jadi kita berhenti kepada wa adamu jami' sifatil ma'ani. Adamu jami' sifatil ma'ani. Qauluhu adamu jami' sifatil ma'ani. Situlah insya-Allah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Kalau tak ada apa-apa esok, waktu lebih kurang macam ni lah. Sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.